Baik, hari ini cikgu akan buat sedikit penerangan tentang hukum Boyle menggunakan rajah di hadapan. Ya, dalam rajah kita dapat lihat bahawa terdapat molekul-molekul gas dalam suatu isi padu bekas yang bertutup yang akan mewujudkan tekanan. Tapi sebenarnya mana datangnya tekanan ini? Jadi tekanan ini sebenarnya wujud apabila ada pelanggaran molekul gas dengan dinding bekas. Semakin tinggi pelanggarannya, semakin tinggilah tekanan dengan dinding bekas. Untuk situasi ini, apabila isi padu dikurangkan, maksudnya V ini adalah isi padu ini dikurangkan. Apa yang berlaku dengan molekul-molekul gas yang di dalam bekas ini? Adakah dia semakin kerap berlanggar? Ya, dia akan semakin kerap berlanggar kerana ruangannya lebih kecil. Jadi, kekerapan pelanggaran molekul dengan dinding bekas ini akan lebih tinggi. Jadi, tekanannya akan lebih tinggi berbanding dengan tekanan bekas yang sebelum. Cikgu katakan ini sebelum, ini selepas. Isi padu rendah, tengok ruangan dia ni besar. Yang selepas ini kecil, jadi isi padunya kecil, tekanannya tinggi kerana kadar pelanggaran dalam ruang yang lebih kecil adalah tinggi. Dari sini kita dapat kaitkan dengan hukum Boyle. Tengok tanda bulat ni ya. Ini kita boleh kaitkan dengan hukum Boyle. Di mana hukum Boyle menyatakan bahawa tekanan adalah P kita tadi. Tekanan berkadar songsang. Kenapa songsang? Kenapa kita tak guna terus ataupun berkadar langsung? Okey, istilah berkadar songsang ini digunakan apabila satu pemboleh ubah dia meningkat, satu lagi pemboleh ubah dia menurun. Okay? Jika ada pemboleh ubah yang satu meningkat, satu lagi menurun, kita guna kaedah berkadar songsang. Berkadar songsang dengan isi padu. Kemudian dia mesti ada sesuatu yang malar. Isi padu, cikgu buat anak panah. Pada isi padu, suatu gas berjisim tetap pada suhu malar. Jadi itulah yang dinyatakan dalam hukum Boyle. Okay, seterusnya cikgu akan terangkan penggunaan segitiga PVT. Macam mana nak guna segitiga ini? Okey, P, cikgu labelkan untuk anda, P ini tekanan. Tekanan ataupun pressure. V ini volume, isi padu. Apa pula T? Ya, T adalah suhu ataupun temperature. Okay. Okay, untuk hukum Boyle, suhu adalah malar, suhu. Okay. Maka kita akan guna jari kita untuk tutup yang bahagian suhu tu. Maka tinggallah huruf P dan V. Jadi apabila P dan V ini bersebelahan, kita akan darabkan. Okay. P dan V kita darabkan, wujudlah P1, V1, P2, V2. Kenapa dia ada satu, ada dua? Sebab kita ada sebelum. Cuba tengok. Sebelum ini, katakan sebelum ini adalah P1, V1 kita. Okay. Kita akan samakan dengan selepas P2, V2 kita. Okay. Okay, seterusnya kita akan pergi kepada contoh. Okay, contoh satu. Kita akan label guna P1, V1 dan P2, V2 ya. Lepas ni. Okay, udara di dalam sebuah picagari tertutup mempunyai isi padu 60 cm padu. Nak label yang mana satu ni? Yang sebelum ni. Isi padu. Ya, V1. Tekanan 108 kPa kita label P1. Okay. Kemudian ombak picagari itu ditolak untuk memampatkan udara sehingga isi padu dia 48 cm padu adalah V2. Ini yang selepas ni, dia mampatkan. Okay. Hitungkan tekanan udara termampat itu. Tekanan yang kedua yang kita nak cari yang selepas ini, P2. Saya tulis dulu rumusnya P1, V1, P2, V2
Okay, gantikan B1 kita 60. Maafkan cikgu, salah. B1 kita 108. B1 60. Okay. P2, berapa nilai P2? P2 inilah yang kita cari. Okay. V2 48. Okay. Kita guna kira 108. Tekan kalkulator. Darab 60. Dan bahagi 48. Okay. Sepatutnya dapat 135. Apa unit kita nak guna di belakang ni ya? Okey, kita tengok balik. Kalau dah tak tahu nak guna unit apa, tengok balik yang ada P. Contohnya ini P kita. Kita tengok unitnya. Okay, unitnya kilopascal. Kita letaklah kilo pascal. Jadi, kena ingat setiap kali melakukan pengiraan, jawapan akhir mesti berserta dengan unit yang sepadan.